Terima kasih kerana masih bersama Nadia Arena. Arena Sukan Silat Negara bakal saksikan satu revolusi baru buat seni mempertahankan diri itu menerusi kejohanan Wan Silat. Laporan Syamil Izwan Azizan. Tampil dengan format berlainan dengan pertandingan silat biasa, iaitu menarik penyertaan beberapa peserta luar negara seperti juara Uzbekistan Saifuddinov Jamshid serta Mehdi Jamalian dari Iran. Manakala taruhan negara termasuklah pesilat kebangsaan Muhammad Al-Jufri Jamari. Al-Jufri bagaimanapun dapat sertai pusingan pertama kerana bermain bersama kontingen negara di Tamasya Sukan C Singapura. Menurut Presiden Kejohanan Datuk Megat Zulkarnain Omardin, setakat ini 5 pusingan telah diatur bermula di Putrajaya 23 Mei depan sempena penganjuran Halim Belia Negara. Manakala pusingan Grand Final dijangka berlangsung di Dataran Merdeka hujung tahun ini. Kita akan mula dengan 23 hari bulan Mei dan selepas itu, selepas bulan September, kita akan mulakan jelajah ke beberapa buah negeri sebelum kita kembali ke Dataran Merdeka untuk title fight pada hujung tahun. Jadi untuk tahun ini saja kita telah kenal pasti 5 fight yang akan kita buat sehinggalah sampai ke penghujung tahun. Dan tahun depan kita akan fikirkan lagi dan ia akan menjadi satu program tahunan sebelum kita bersedia untuk bekerjasama dengan negara-negara lain untuk menganjurkan. Megat Zulkarnain ditemui selepas Majlis Pelancaran Kejohanan disempurnakan Menteri Belia Sukan Kari Jamaluddin pada Isnin. Beliau turut akui sedia menerima kritikan andai ada pihak beranggapan kejohanan ini menyimpang daripada budaya silat yang sebenar. Saya berani menyatakan kita mungkin tidak akan dapat pergi keluar kalau sekiranya kita tak cuba sesuatu yang baru. Apa salahnya kita cuba daripada kita tidak berbuat langsung apa-apa. Hari ini saya lihat kita gagal untuk tembusi pasaran antarabangsa kerana kita tak dapat sesuatu. We have nothing to offer. Tapi kalau kita ada sesuatu perkara baru yang dapat kita tawarkan, percayalah, silat akan menjadi satu perkara baru. Pusingan pertama, Wan Silat akan bermula 23 Mei ini di Putrajaya. Jurulatih JDT2 Goran Paulic akur dengan kekalahan 1-2 pasukannya ke atas Negeri Sembilan apabila 6 daripada pemain utamanya tidak dapat beraksi hingga menjejaskan keseluruhan perancangan pasukannya. Laporan Hafiz Halim. Baiki Kazan, Cik Rashid, Cik Ismail dan Khairul Afiq Kamaruddin antara pemain pertahanan yang tidak dapat diturunkan Paulic serta ketiadaan Akram Mahinan di bahagian tengah jelas menjejaskan misi pasukan untuk meraih kemenangan di Paroi. Tambah penyeli kelahiran Croatia itu, kekalahan keempat JDT2 selepas melalui 9 perlawanan Liga Perdana ini sememangnya mengecewakan, namun berdasarkan apa yang dipersembahkan pemain yang jarang diturunkan memberikan sedikit kegembiraan buat Paulic. The problem is simply the fact that we play without the last 4 defenders. So that's basically the problem, because Afiq Kamaruddin and Baihaqi are tall boys and tall guys, and they would match definitely those. So as I say, 6 players from the first 11 is simply too much. Sementara itu, penyeli Negeri Sembilan Kedevan cukup gembira dengan kemenangan pasukannya selepas gagal melakukannya dalam 4 perlawanan sebelum ini. Tambahnya, bahagian pertahanan memainkan peranan penting dalam kemenangan pasukannya, cuma bekas penyeli Pulau Pinang itu kurang berpuas hati dengan komunikasi jentera serangan yang melakukan terlalu banyak kesilapan. Kombinasi dan understanding serta tactical disiplin yang baik, dan kita perlu memperkemaskinikan bahagian serangan kita, di mana lebih banyak kombinasi di antara Fokido dan pemain-pemain lain perlu dipertingkatkan. Dalam pertemuan Negeri Sembilan dan JDT2 di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi, Scott Hobin terlebih dahulu di hadapan menerusi Francis Fokedo pada minit ke-42. JDT2 berjaya menyamakan kedudukan menerusi tandukan Nicholas Di Molte pada minit ke-44. Jean-Marc Alexandre menjadi wira Negeri Sembilan dengan menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-61. Ini kedudukan terkini Liga Perdana. Tim Selesa mendahului Liga Perdana dengan 20 mata. Kedah semakin mengikori rapat di kedudukan kedua, hanya dipisahkan dengan 2 mata, sementara kekalahan meletakkan JDT2 di tempat ke-8. Skuad pelapis terjun negara ceria di sebalik kegagalan Malaysia raih pingat pada Siri Dunia ketiga di Kazan, Rusia selepas apa yang dilakukan Nur Dabita Sabri dan Wendy Ng Yan Yi dalam 3 meter papan anjal terjun seirama. Bazli Azmi ada laporan. Dabita Yan Yi dianggap paling cemerlang di Kazan apabila hanya ketinggalan 1 mata untuk menaiki podium. Lebih menarik, ini penampilan sulung Dabita dan kali pertama mereka digandingkan beraksi di Siri Dunia. Tu lah terkejut juga. Tapi tengok dari segi training, dia orang pun sinkro, dia punya sinkro training pun bagus. So ada peluang tu ada. Tapi sekadar dapat mengumpat tu tak apa, bagus juga. Lagi 1 poin pun.
bulan main bagus bulan 4 ni. Untuk junior bagi saya DJI, Bita, yang pelapis-pelapis ni semua. Skuad negara terus berangkat ke London, England untuk siri dunia keempat bermula Jumaat ini. Kita imbas tajuk utama edisi ini, Chong Wei bebas penggantungan bermula Khamis ini. BM puji kewibawaan Mike Morgan tangani kes Chong Wei. Revolusi silat menerusi aksi kompetitif Wan Silat. Sebelum kami akhiri Nadi Arena edisi ini, mari kita imbas perjalanan Chong Wei dalam mengharungi isu doping yang telah pun berakhir pada Isnin, di mana ikon negara ini digantung 8 bulan bermula Ogos tahun lepas hingga ke Khamis ini, 30 April. Semuanya bermula pada kejohanan dunia di Copenhagen pada Ogos tahun lalu. Selepas sampel urin yang diambil di sini didapati positif, kemudian mulalah terpampang di dada-dada akhbar menyatakan Chong Wei gagal ujian doping. Semuanya kemudian bergantung pada ujian sampel B. Jika sampel B positif, memang sukar untuk Chong Wei dalam menegakkan kebenaran. Ujian sampel B dijalankan di Oslo, Norway dan didapati positif. Dan setelah menunggu sejak November untuk sesi pendengaran, akhirnya sesi pendengaran dijalankan di Amsterdam pada 11 April dan semuanya berjalan lancar apabila Chong Wei dikenakan pengantungan selama 8 bulan bermula Ogos tahun lepas dan berakhir pada Khamis ini. Itu saja daripada saya di Nadi Arena. Untuk lebih laporan sukan terkini, jangan lupa ke laman web dan laman sosial kami. Salam hormat, jumpa lagi.